rasa macam cuti tu bagilah saya cuti. Right, okay. So bismillahirrahmanirrahim. So mulakan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, so Alhamdulillah. Right, so hari ni kita nak sambung mengenai pertumbuhan tau. So pertumbuhan ni dia ada dua jenis. Satu adalah pertumbuhan sekunda, satu lagi adalah pertumbuhan primer. So saya nak tambah sikit tau, dalam pertumbuhan ni sebenarnya kita tengok pertumbuhan ni berlaku kat mana. Kita tengok pertumbuhan ni berlaku ada dekat dua tempat tau. Satu, kita tengok pertumbuhan ni dia berlaku dekat batang pokok, satu lagi dekat dia punya akar. Dan untuk pertumbuhan ni sebenarnya kita banyak tengok dekat tumbuhan jenis Udicot. Korang masa mendengar rendah, korang kalau belajar mengenai tumbuhan yang berbunga ni ada dua jenis tau. Satu monocot, satu lagi adalah dicot. Monocotyledon, pernah dengar tak monocotyledon? Pernah. Benar. Kalau satu monocotyledon, satu lagi kita kenali sebagai apa? Kalau korang? Dicotyledon kan? Dicotyledon. Tapi kalau untuk bio ni, okay, kalau kita kata jenis tumbuhan, alah, kalau kita kata jenis tumbuhan, tadi rasa macam saya dah cocok. Sekejap. Kalau kita kata jenis tumbuhan saya pakai jari je ni lah. Okay, kalau kita kata jenis tumbuhan, kita ada dua jenis tau. Satu adalah tumbuhan mono, satu lagi adalah tumbuhan Udicot. Satu kalau dalam bio ni kita panggil satu monocot tau. Monocot, satu lagi adalah Udicot. Now, kebanyakan tumbuhan Udicot ni dia akan menjalani pertumbuhan sekunda. Okay. Tapi kalau untuk monocot ni sedikit saja. Sedikit sahaja dia menjalani pertumbuhan sekunda. So basically lukisan yang awak tengok dekat sini ni, ini ni, gambar ni which is dalam buku teks awak kalau awak tak ada kan. Nanti dalam buku teks ni adalah pada muka surat 11. Ini adalah tumbuhan jenis apa ni tadi? Udicot. Yes, ini adalah tumbuhan jenis Udicot. Tapi ini Udicot kat mana? Ini adalah Udicot yang ada dekat dia punya batang pokok. So maksudnya kita tengok pertumbuhan, tajuk ni dia macam pengsan-pengsan sikit. Kita nak tengok pertumbuhan sekunda ni dia berlaku kebanyakannya adalah kat tumbuhan Udicot. Okay. Lepas tu kita observe pertumbuhan ni dekat bahagian mana, kita observe dekat dua bahagian tau. Satu adalah dekat batang pokok, satu lagi adalah dekat akar. Okay. Tetapi persamaannya antara batang pokok dengan akar, kedua-dua tempat ni kita tengok pertumbuhan tu yang berlaku dekat cambium yang sama, which is kita tengok cambium vascular, KB tau, cambium vascular. Satu lagi adalah cambium gabus. So senang kata hari ni kita nak sambung kita punya discussion mengenai pertumbuhan sekunda. Tetapi awak kena ingat pertumbuhan sekunda ni jika berlakunya pertumbuhan maksudnya dia berlaku dua tempat. Satu adalah batang, satu lagi adalah akar. Maksud saya, yelah pertumbuhan macam kita, takkanlah kita punya kepala je besar, kaki kecil kan. So maksudnya pertumbuhan itu berlaku dekat a few places. Kalau untuk pokok ni kita tengok pertumbuhan itu berlaku dekat batang dan juga dekat akar. Tetapi tisu yang terlibat dia tak sama, which is cambium vascular dengan cambium gabus. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Boleh. Right. So basically hari tu kita belajar adalah yang ini. So kita ulas sikit je. Lagi sekali, yang ini adalah pertumbuhan di batang pokok. Kalau saya nak bagi dia cantik adalah ini adalah batang pokok Udicot. So dalam pertumbuhan ni sama kita kata dia berlaku dua tempat. Satu adalah cambium gabus, satu lagi adalah cambium vascular. Dekat cambium gabus ni, mula kalau saya akan cerita yang ini dulu.
kambium gabus. So awak tengok dekat sini, kambium gabus ni akan menjalani mitosis, membentuk gelang kambium. So bila dia akan membentuk gelang kambium, dia akan membina dua jenis tisu. Okay, dia akan menggalakkan pertumbuhan dua jenis tisu. Satu adalah tisu phloem sekunder, satu lagi adalah xylem sekunder. Disebabkan kita dah ada yang sekunder, yang lama itu akan tertolak. Kalaulah xylem ini, dia akan tertolak ke dalam. Kalau phloem ini, dia akan tertolak keluar. Nah, bila dia tertolak, dia akan yang ini ni kan, diameter akan bertambah. Bila diameter bertambah, dia akan menyebabkan, awak tengok kat sini kan, dia punya bahagian kulit ni, diameter bertambah, epidermis batang itu akan meregang. Pak, letak macam baju kan, korang makin besar, baju tu saiz tu, mestilah lama koyak kan. So, dalam kes ni kita bayangkan, epidermis yang kat luar ni, okay, diameter makin bertambah, makin gemuk. So, dia punya epidermis tu makin apa nak cakap, letak. Last-last dia koyak. So basically sian lah, pokok tu macam tak ada baju pula kat luar. So therefore, okay, apa yang terjadi, dia akan menyebabkan, okay, bila diameter itu bertambah, dia akan menyebabkan kambium gabus yang letaknya di bawah epidermis itu membahagi. So dia membahagi membentuk apa? Dia membahagi membentuk sel gabus. Okay, sel gabus ni letaknya kat bahagian mana? Kat bahagian luar. Okay, senang kata kambium gabus ini membahagi membentuk, satu adalah sel gabus, satu lagi adalah korteks. Gabus ni letaknya di mana? Di luar, manakala korteks itu letaknya bahagian dalam. Gabus tu sebenarnya fungsi dia untuk apa? Untuk memberi perlindungan pada batang pokok. Okay, so ni dah settle. Right, so basically sekarang kita nak tengok, ini sama, apakah yang berlaku pada akar. Okay, ni yang berlaku pada akar. So kita tengok dua tempat. Tajuk ni dia macam pening sikit sebab benda tak nampak tau. So sama je, cerita dia tetap sama tau. Pertama, dia akan bermula dengan kambium vascular first. Okay, mula-mula tetap kambium vascular. Kambium vascular ini akan membahagi, membentuk gelang. Awak highlight dia punya penting je. Kambium vascular membahagi, membentuk gelang. So kalau awak perasan dekat sini, mana? Ni kambium vascular. Kemudian kambium vascular tu, dia akan membahagi, okay, membentuk kambium gelang. Mana membentuk gelang. So sini dah jadi gelang sana. Nampak tak beza? Ini ni awak nampak dia macam ni je. Lepas tu yang ni macam bentuk star. So bila star ni dia dah jadi gelang. So bila dia dah gelang, okay, dia buat apa? Dia akan membentuk xylem dengan phloem baharu. Sama juga. So xylem yang sekunder ni letaknya ke mana? Dekat bahagian luar. Xylem ni membentuk ke mana? Sel kambium ni membahagi ke dalam. Membentuk xylem sekunder, ke arah luar membentuk phloem sekunder. So cerita dia tetap sama. Saya buat sini kambium vascular. Okay. Vascular membahagi, membentuk gelang vaskular. Bila dia membentuk gelang vaskular, ia akan, gelang vaskular ni, dia akan membahagi lagi sekali. Membahagi, membentuk xylem sekunder, sekunder, dan satu lagi adalah phloem sekunder. Kalau xylem sekunder letaknya bahagian dalam, kalau phloem sekunder letaknya adalah bahagian luar. Kesimpulannya, dalam tajuk pertumbuhan ni, keyword dia adalah, perasan tak? Membahagi. Membahagi. First mula-mula, kambium vascular itu membahagi menjadi gelang. Kemudian gelang vaskular ini membahagi menjadi xylem dengan phloem baharu, which is xylem sekunder dengan phloem sekunder. Cuma lokasi dia, xylem sekunder letaknya kat dalam, phloem sekunder letaknya dekat luar. Sampai sini okey tak? Okey kan? Boleh.
Alright. So, kalau awak perasan logik ni sama. Kalau awak tengok kat sini, saiz ni makin bertambah. So, bila saiz ni bertambah, kita kata akar tu akan menjadi lebih tebal. So, sekarang, kambium kedua pula yang ambil alih. So, kambium gabus ni, yang letaknya bawah epidermis ni akan membahagi membentuk sel gabus. Tapi bezanya, kalau dekat batang, dia punya kambium gabus ni dia akan membahagi membentuk sel gabus dan juga korteks. Tetapi kalaulah dekat bahagian akar, kambium gabus dia membahagi membentuk sel gabus. So far okey tak? Okey kan? So saya cuba shotkan cantik sikit sebab sebenarnya saya tak nampak sikit muka awak, so saya takut sikit. So tak apa slow-slow. So kita buat ulang kaji lagi sekali. Kalaulah pertumbuhan sekunder berlaku di dua tempat. First adalah batang. Sama je. Dekat batang ni, ia melibatkan tisu apa? Ia melibatkan tisu kambium vaskular. Dan satu lagi adalah kambium gabus. Saya ada satu masalah. Saya tak tahu macam nak conteng cantik. Untuk saya, sepatutnya saya kena conteng first tu. Maksud saya dah ready conteng dulu. So, saya ambil satu tau. Kambium vaskular. Dia akan membahagi membentuk gelang kambium vaskular. Gelang kambium tau, vaskular. Lepas tu daripada gelang, ia akan membahagi membentuk xylem dan juga phloem sekunder. Saya buat macam ni sekunder tau. Nak short form je ni, sekunder. Kemudian kalaulah dekat batang, masih lagi dekat batang, akar dia, kambium gabus akan menjalani mitosis ataupun pembahagian menjadi cortex, which is cortex ni adalah bahagian dalam. Bahagian luar kita panggil dia adalah sebagai sel gabus. Now, sel gabus ini yang memberi perlindungan. Okay. Now, kalau untuk akar saya nak cerita akar sama je. Akar sama, dia melibatkan dua tisu kan. Satu adalah tisu kambium vaskular. Satu lagi adalah kambium gabus. Now, kalau kambium vaskular ni, dia sama seperti kat batang. Sama proses dia tau, sama kat batang tau. Tapi kalau sel gabus yang kat sini, dia akan menjalani mitosis membentuk apa? Sel gabus. Sel gabus sahaja. Sampai sini okey tak? Saya rasa saya kena conteng macam ni baru awak nampak dia punya ni. Tapi korang conteng dalam buku korang cantik sikit lah. Sini saya rasa ini okey kot. Saya rasa kalau tajuk yang ni yang saya perasan, kena buat nota sendiri yang macam ni tau. Orang macam apa kita panggil peterminda kot. So bila korang buat macam ni, korang baru nampak dia punya flow. Sini okey kan? Okay. Right, so sekejap ni dah settle. Ini gambar je banyak. Ni gambar-gambar merekah-merekah ni tau. Lepas tu kita nak cerita sikit je pertumbuhan sekunder dekat tumbuhan monokot. Nah, biasanya tumbuhan monokot ni, pertumbuhan sekunder dia adalah tersangatlah sedikit. Yang ada tak nota pertumbuhan sekunder ni? Ke saya terdelete ni? Okey, ini je. So pertumbuhan ni dia kata kat sini tahu kalau dalam buku nota tu buku teks dia kata pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan monokot ni sebenarnya tidak mengalami kebanyakan tak ada pertumbuhan sekunder. Okey. Okey, tapi ada 3 jenis tumbuhan. Tahu tak tumbuhan yang macam lidah jin apa? Lidah mak mentua apa benda pokok tu?
Alamak, kenapa saya? Sekejap. Ada ke saya? Ya Allah Mardiana. This one. Ni lah. Ini lah. Pokok style-style ni. Sebenarnya macam pokok kaktus ni. Okay, kebanyakannya tidak mengalami pertumbuhan sekunda. Tapi ada yang mengalami pertumbuhan sekunda. Which is jenis Dracena species, aloe vera dengan Ajif species. Saya kat rumah saya tak tanam pokok, saya tanam lalang je. So basically saya tak tahu. Okay, so basically pokok-pokok yang ini yang menjalani pertumbuhan sekunder. Tetapi pertumbuhan sekundernya adalah sangatlah sedikit. Macam ni kan, tak nampak apa pun. So kalau awak nampak dekat sini kan, ni kan berkas vascular primer. Tiba dia jadi tambah je jadi berkas vascular sekunder. Tu je. Alright. Kemudian yang ini pun awak tengok dekat sini, dia ada berkas vascular sekunder. Cuma dia bertambah saja. Macam ni lah. Dia tambah-tambah je. So basically dia ada pertumbuhan tetapi sangat sedikit dan ada hanya pada tumbuhan yang macam kaktus sahaja. Okay, dah settle. Kemudian saya nak cerita sikit tau. Ni nanti dalam your textbook. Your textbook ni ada salah sikit je. Nanti awak ingatkan balik. Kalau dalam buku textbook, dalam buku teks, dia ada gelang tahunan tau. So gelang tahunan ni kita nak tahu nak umur pokok tu. So basically kalau orang tebang pokok, biasanya orang yang tebang pokok tu dia tahu hayat pokok tu dah berapa tahun. Maksudnya kalau satu gelang, kalau katakanlah ada 10 gelang warna hitam, so maksudnya pokok tu dah 10 tahun. Kalau dia ada 5 gelang yang warna hitam, kita kata dia adalah dah 5 tahun. So gelang ni dia selang-seli tau. Dia selang-seli ada warna cerah. Ini adalah yang cerah. Cerah. Okay. Yang ini ni adalah yang gelap. So biasanya yang cerah ni diameternya besar. Dan sebenarnya ini diameter untuk apa? Ini adalah untuk xylem. So maksudnya ini yang cerah. Ya okey, ini cerah. Yang ini adalah yang gelap. So yang gelap ni adalah pada musim, sebenarnya pada musim luruh atau sejuk. Okay, so senang kata dia nak cerita macam ni. Okay, dalam buku teks tu dia ada salah sikit. Tapi yang ni nanti betul kembali tau. Okay, saya baca dulu tau. Usia bagi pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana, dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Hal ini disebabkan pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Now, pada musim bunga, bekalan air dan cahaya matahari mencukupi. So, xylem dia adalah besar, bla bla bla. So, saya nak cerita yang ini lah. Senang kata macam ni. Awak tengok size-nya. Katakanlah saya ambil gelang yang cerah. Bila gelang ini adalah cerah, kita nak kata pertumbuhannya adalah paling pesat. Pertumbuhan sekunda adalah pesat. Sekunda adalah tinggi kot. Nak cakap tinggi. Kenapa masa ni kadar fotosintesis adalah tinggi. Bila ada banyak kadar fotosintesis adalah tinggi, so kita tahu glukosa banyak. So glukosa ini yang akan digunakan sebagai pertumbuhan. Yang ini berlaku bila? Yang ini adalah berlaku pada musim bunga. Tapi kalau awak tengok gelang yang gelap, this one yang gelap, awak kata yang gelap ni, yang cerah ni saya kata diameternya adalah besar. Besar. Kalau lah tengok yang gelap ni, ni gelap, dia nipis je. So, bila dia nipis, kita kata diameter adalah kecil. Bila diameter kecil, kita kata pertumbuhan sekundernya adalah rendah sedikit. Kenapa? Kadar fotosintesisnya adalah rendah. Bila kadar fotosintesis rendah adalah kita kata glukosa tu sikit. So, bila glukosa atau skrosa ini dihasilkan sedikit, so maksudnya pertumbuhan itu akan jadi sedikit. Itu sahaja. So boleh faham tak? Laju sangat tak saya yang ini? Okey. Okay, so senang kata yang ini dia nak cerita pasal gelang-gelang je. Gelang nipis. Ni. Kalau yang nipis ni kita kata awak nampak yang nipis, diameternya adalah kecil. So kenapa kecil? Sebab pertumbuhannya adalah sedikit. Okay. Kalau saya ambil yang warna cerah ni, kita bayangkan this one is kuning kan. Ni diameternya adalah besar. So kenapa diameter sini adalah besar? Warna dia ni. Diameternya adalah
lebih besar disebabkan pertumbuhannya adalah tinggi. Bila pertumbuhannya tinggi, kita kata dekat sini kenapa dia tinggi? Sebab masa ni kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Yang ini pada musim apa paling tinggi? Ini adalah pada musim bunga. Kalau yang gelap ini adalah pada musim sejuk. Okay. So yang ini sebenarnya sikit tau dalam buku teks awak, tapi pernah keluar soalan periksa macam panjang sikit. Trial lah soalan SPM betul tak pernah keluar. Soalan trial lah dia. Okay. So kesimpulannya kita dah tengok hari tu, tengok kan kat sini kan. Yang ini kesimpulannya yang kita belajar pada tajuk ini adalah pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder ini, okey, kedua-duanya dia akan meningkatkan saiz. Okey, dia dapat meningkatkan saiz. Kedua-duanya berlaku pada tumbuhan berkayu. Dan juga kedua-duanya melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Ini adalah perbandingan antara tumbuhan primer dan juga tumbuhan sekunder. Tumbuhan primer ni macam contohnya macam pokok cili. Maksudnya jangka hayatnya adalah pendek. Kalau pertumbuhan primer, sekunder ni adalah tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder. Maksudnya diameternya adalah besar. Jangka hayatnya adalah lama. So contoh kalau katakanlah tumbuhan primer adalah cili. Korang tak pernah jumpa cili pokok beratus tahun. Cili tu sekejap je berbulan, lepas tu dia mati. Tapi kalau pertumbuhan sekunder, dia adalah macam pokok durian yang boleh usia je 10 tahun. 20 tahun. So basically pertumbuhan sekunder ni tumbuhan dia adalah jenis lama yang jangka hayatnya lama. Dan pertumbuhan sekunder ni biasanya adalah tumbuhan jenis Udicot. Tapi yang ini pun persamaan dia, perbandingannya adalah untuk tumbuhan jenis Udicot. Okay, now dekat sini perbezaan antara tumbuhan primer, awak bayangkan pokok cili dengan pokok durian. Okay, now tisu yang terlibat, tisu meristem yang terlibat untuk pokok cili, okay, ia melibatkan apex. Kalau pertumbuhan sekunder, awak tengok ni pertumbuhan sekunder tau. Dia melibatkan nama tisunya adalah tisu lateral. Kalau dekat sini berlaku dekat mana, bahagian lokasinya berlaku pada batang dan juga akar. Apex, hujung-hujung. The tips, hujung atas, hujung bawah. Kalau yang dekat sini berlaku apabila pertumbuhan primer berhenti. Okay, dan dia berlaku pada batang dan akar yang telah matang. Keyword dia mesti matang tau, wajib matang. Lepas tu, kalau arah pertumbuhan, primer ni ke atas, memanjang. Kalaulah sekunder dia lebar. Macam saya nak bayangkan, awak masih lagi boleh menjalani pertumbuhan primer. Macam saya dah tak boleh tinggi. Saya hanya boleh menjalani pertumbuhan sekunder. Saya hanya boleh melebar. So, dia punya arah pertumbuhan, kalaulah primer, dia memanjang ke atas. Tetapi kalaulah pertumbuhan sekunder, dia berlaku secara jejari. Jejari tu saya nak bayangkan dia sini lah, pusing. Diameter bertambah. Okay. Kemudian kesan dia. Bila kalau awak nampak kan, tadi kan kita kata pertumbuhan primer tu dia tumbuh ke atas kan. Okay, memanjang. So dia akan menyebabkan apa? Dia akan meningkatkan kepanjangan batang dan akar pokok. So tadi kalau pertumbuhan sekunder, kita kata dia punya pertumbuhan jejari. Okay. Dia memanjang ke tepi, jejari. So dia akan menyebabkan apa? Diameter bertambah, ukur lilit bertambah. Okay. Kemudian, apakah tisu yang terlibat? Kalaulah untuk primer, tisu yang terlibat adalah epidermis, cortex, tisu vascular primer, which is xylem dengan phloem primer. Kalau this one, ia melibatkan kulit kayu, cambium, periderma, which is cambium gabus dan juga tisu gabus, lenticel, tisu vascular, which is xylem dengan phloem sekunder. Now, kalau yang ini, dia tak ada kayu. Sebab dia hanya sampai pertumbuhan primer. Kalau yang ini, dia berkayu. Yang ini pula, kulit dia nipis. Yang ini adalah kulit dia tebal. Yang ini biasanya kita boleh buat perabot. Mempunyai yang ini maksudnya kulit yang tebal maksudnya diameternya besar lah. Yang ini punya gelang tahunan. Yang kita ada yang gelap, cerah, yang itu. Yang ini dia tiada
gelang tahunan. Now, yang ini, kepentingan pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. So biasanya macam pokok getah, korang tak adalah buat pokok macam perabot kerusi, pakai pokok cili kan. So biasanya kita akan pakai pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder. Which is kalau awak nampak sihat ke sini, pokok sekunder, pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder yang paling murah yang kita boleh buat perabot biasanya adalah pokok getah. Ni dia boleh buat perabot. Kemudian pokok-pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat resin dan juga minyak. Dan juga kita boleh buat varnish tu yang buat shellac kan? Shellac yang nak bagi kilat. Lepas kan? Lepas tu pelekat, minyak wangi dan juga ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni senang kata macam kulit kayu manis ke, adalah ubat-ubatan. Sekejap saya lupa lah. Macam pokok bakau tu, maksudnya dia punya pokok tu dia ada commercial value tau untuk dibuat ubat. Tapi saya lupa lah pokok apa. Cuma dia boleh kata kat sini sebagai ubat-ubatan. Macam pokok gaharu ke? Ada gaharu, minyak gaharu yang bagi, ada satu tau pokok tu yang bagi orang bau minyak. Saya ingat, tahu tak minyak berangin yang awak minyak panas tu kadang-kadang orang kata tu, sebenarnya itu daripada pokok sekunder, pokok gaharu kot. Rasa gaharu lah. Bagi rasa panas sikit. Macam tu lah, pokok gaharu. So yang itu boleh buat minyak. Minyak wangi ni saya rasa banyak pokok lah. Pokok apa saya pun tak pasti. Saya pun ni tak reti sangat benda ni. So nak goreng pun tak pandai. Okay, so macam kalau yang ni saya tahu. Okay, contohnya kalau pokok-pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder, contohnya rambutan, durian, so of course lah dia orang ada buah kan. Pokok ni ada buah. So basically dia boleh menghasilkan buah-buahan. Ni sedang lah. So bila kita boleh jual, so dia boleh menjana sumber pendapatan dan juga ekonomi negara. Yang ni korang boleh goreng lah. Yang ni senang je. So ni korang boleh baca sendiri. This one. Yang ni kalau keluar esay awak ingat dia punya keyword. Biasanya keyword dekat sini, apakah kepentingan pertumbuhan sekunder? Nilai ekonominya lebih tinggi. Maksudnya kalau awak buat esay, biasanya buat bagi dia facts, explanation, FE. So kalau kat sini kata facts dia adalah nilai ekonomi tinggi. Kenapa? Belakang ini adalah explanationnya. Okay, kalau dekat sini, yang ni facts saja. Pertumbuhan hayatnya panjang. Okay, ini adalah facts. So ataupun dia punya explanation sebab tu survival pokok pertumbuhan sekunder ni adalah lebih tinggi. Maksudnya korang boleh jumpa pertumbuhan sekunder ni di mana-mana sahaja. Kalau yang kat sini, ni facts dia. Ni lah explanation dia, hayat dia panjang. Okay, kalau yang ni akar yang besar, facts dia, mendapatkan air dengan lebih berkesan. So ini explanationnya. So biasanya pokok-pokok yang macam ni, kalau dia kemarau, tiba-tiba hujan tak turun 2-3 bulan, pokok tu masih lagi boleh hidup disebabkan dia ada akar yang panjang untuk mendapatkan air. Tapi kalau pokok cili korang tak siram dia seminggu 2, dia boleh mati. Tapi kalau pokok durian, tak ada siapa nak siram pokok durian sebab dia dah ada akar yang besar. Dia boleh cari air dia sendiri. Okay. Kemudian kalau awak tengok kat sini mengalami pertambahan tisu untuk membolehkan pokok itu tumbuh lebih tinggi. So kenapa so apa pentingnya tinggi? Sebab dia boleh mendapat cahaya matahari. So awak ingat kalau dia keluar essay tajuk yang ni, awak bagi dia punya facts, explanation, fact, explanation. So bila ada macam tu dia okey lah. Sebenarnya saya nak bagi awak kerja ni. Nanti saya tuliskan cantik. Sebenarnya saya nak suruh awak either korang buat, kalau kat sini kan, dia kata kat sini adalah buku rujukan, majalah, risalah. So saya cuba nak fikir, saya bagi awak 2 pilihan. Sama ada awak boleh bagi saya secara soft copy ataupun awak boleh bagi secara hard copy. Maksudnya hard copy awak buat macam old school tu. Kadang saya suka je yang old school ni, yang macam kertas A4, korang buat sendiri, tulis ke whatever. Ataupun korang boleh, sekarang ada teknologi Canva, korang boleh buat cantik. And then korang boleh save dalam bentuk PDF, korang boleh bagi kat saya. So basically, either way mana-mana pun sangatlah okey. Cuma yang ini maybe saya akan bagi sebagai awak punya homework lah. Ni sebagai awak punya homework. Ataupun kalau awak lagi rajin daripada benda tu, awak present dalam bentuk video. So either way pun boleh. Tapi saya cuba nak polish secara cantik sikit lah. Maksudnya kalau you guys buat dia dalam bentuk offline ke,
nota begitu, korang dapat band 3, TP3. Tapi kalau korang boleh bentang, korang boleh dapat TP4 atau TP5, something macam tu lah. Tapi tajuk yang ini. Okay, yang ni saya nak cuba polish nanti sikit. Alright, now yang ni. Yang ni kan, eksplorasi bio, kalau korang baca buku teks, korang bahagian eksplorasi bio tu, korang kena baca lebih sikit. Sebab biasanya kadang yang bahagian tu lah dia boleh keluar. Memang soalan SPM dia suka keluar yang bahagian eksplorasi bio ni. Yang sikit-sikit ni tiba-tiba markah dia sampai 5-6 markah macam tu. Now, so kita tengok marilah kita tengok bersama-sama. Okay, tumbuhan berbunga, angiosperma, dapat dikelaskan kepada tumbuhan monocotyledon dengan tengok dapat tak? Monocotyledon dengan eudicotyledon. Kan dulu korang belajar dicotyledon kan? Sekarang dalam bio kita tukar tau. Kita tak pakai dicotyledon. Term dia adalah eudicotyledon. Okay. 6. Kedua-dua tumbuhan ini berbeza dari segi struktur butir dan bunga. Bilangan cotyledon, jenis akar, jaringan urat dan juga susunan berkas vaskular. Eucotyledon merupakan kumpulan terbesar dalam tumbuhan berbunga. Okay. Kalaulah eudicot, ini adalah yang tumbuhan ni mengalami eudicotyledon melakukan pertumbuhan sekunder. Yang melakukan pertumbuhan sekunder boleh hidup tinggi dan daripada hidup beratus tahun. Tapi saya tak tahu pokok eudicotyledon. Oh, sekejap. Eudicotyledon ni kalau saya tak silap pokok kelapa. Betul tak? No. Ni sekejap. Tiba-tiba. Oh, ni masuk monokot kan? Oh, dia kata sini eudicotyledon ni adalah macam pokok balak. So dia boleh hidup beratus tahun. Alright. Now, soalan. Namakan 3 jenis zon pertumbuhan. Ini yang kelas sebelum tu. Zon pertumbuhan ni adalah yang berlaku pada pertumbuhan primer. Ini kita dah buat ke? Tak yet kan? Dah lah cikgu. Ini dah Dah. Dah, patutlah rasa macam, okey, dah sadaqallahul azim. Kita nak masuk yang ini. Okay, saya nak habiskan tajuk ni. Kita habis tau ni. Cepat tak cepat lah awak habis. So next class tu saya buat saya buat latihan. Macam tu lah. Right. 6. Tumbuhan berdasarkan jangka hayat. So tumbuhan berdasarkan dia punya kitar hidupnya. Yang ni korang tajuk tau. Yang ni selalu budak confuse. Nanti kan kita perkelasan tumbuhan ada banyak tau. Perkelasan tumbuhan mengikut kitar hidupnya, perkelasan tumbuhan mengikut habitat. So basically korang kena tengok betul-betul. Nanti kan korang belajar bio which is kita dah ada 28 topik. Korang macam dah mabuk tau dia tanya apa. So kalau dia kata berdasarkan kitar hidup, dia ada 3. Yang berdasarkan habitat pun ada 3. Itu yang budak selalu confuse. So kalau yang berdasarkan kitar hidup, dia nama dia musim-musim. Semusim, dui musim dan saka. Mereka saka ni, orang ada saka kan lama. So saka ni tumbuhan yang hidup lama. Kalau semusim, macam tumbuhan macam kangkung, macam sayur-sayur. Kalau dui musim pun dia macam sayur, tapi sayur yang ada kat Cameron Highlands. Dia nak tempat yang sejuk. Beza semusim dengan dui musim. Kalau dui musim ni biasanya tempat yang sejuk. Kalau semusim ni tak payah sejuk, dia boleh hidup dalam iklim yang biasa. Okay, now kalau semusim dia ada satu kitar hidup. Ini salah. Okay, dia bermula dengan percambahan, diakhiri dengan berbunga menghasilkan biji benih. Bila dia hasilkan biji benih, maksudnya dia dah ada anak, so dia mati. So senang kata kalau semusim ni dia hasilkan anak, lepas tu mati. Objektif hidup dia dah tercapai, mati. Kalau 2 musim, dia nak dapatkan anak tu, dia punya kitar hidup dia ada 2 musim. Okay, nampak tak? Mengambil masa 2 tahun dengan 2 musim pertumbuhan. Dia ada 2 musim pertumbuhan. Okay, musim yang pertama, adalah musim tampang. Masa tu musim tampang ni, dia hanya tumbuh akar, daun dan batang. Kemudian dia stop sekejap. Lepas tu musim yang kedua, barulah dia boleh hasilkan dia punya anak. Okay, pembiakan. So contohnya adalah kobis, lobat merah atau pokok bunga balung ayam. Yang ni saya tak pasti bunga apa. Kalau saka, saka ni jangka hayatnya adalah lama. Okay, saka ni ada 2 jenis tau. Satu adalah saka yang herba.
Satu lagi, adalah berkayu saka. Satu lagi adalah herba saka. Apa, tiba-tiba cerita saka kan. So kita ada berkayu saka, herba saka. Kalau berkayu saka, awak ingat yang boleh berbuah banyak kali. Okay. Kalaulah herba saka, contohnya adalah rumput. Contoh, rumput yang ada dekat awak punya padang tu which is dah lama, which is daripada zaman saya sekolah. Which is saya sekolah dulu 30 tahun lepas. So basically 30, 20, 25 macam tu, 25 tahun lepas. So basically rumput itu memang dah ada daripada dulu. So ingat saka ni ada dua. Satu adalah saka yang berkayu, satu lagi adalah herba saka. Kalau rumput masuk berkayu ke herba? Herba. Herba. Okay, right. So basically awak kena tahu tu tau. So ini adalah daripada gambar dia. Kalau tumbuhan semusim macam padi. Okay, kita ada labu. Kita ada tembikai. Contoh lain, tumbuhan semusim. Cili. Tak boleh? Boleh cili. Cili tak adalah kat Cameron Highland je kan. Cili kat tempat lain pun ada. Lain selain cili? Weh, come on lah. Korang type lah something. At least saya tahu korang join the class. Selain cili. Durian tengok durian. Weh, semusim weh. Semusim. Oh. Semusim tu yang kita tanam, bila dia dah ada buah, dah ada hasil dia mati. Durian, korang boleh dapat durian tu every year daripada pokok yang sama. Kalau semusim ni bila kita dah tua, lepas tu dia mati. Apa Aisyah Sofia? Dia pokok pisang. Mana ada pisang berbuah 2 kali kan? So pisang, good Aisyah. Alright. So biasanya adalah pokok yang dia dah macam pokok tu dia macam objektif dia untuk menghasilkan buah. Buah tu anak dia. So bila dia dah hasilkan buah anak dia, dia mati. Kalau 2 musim, dia pun sama tau. Dia hasilkan anak tapi jangka hayatnya lebih lama. Kalau yang ni awak nak tuai, katakanlah awak nak tuai kangkung lah senang. Sekejap je. Okay, lepas tu dah dapat. Tapi kalau yang ni, dia ambil masa yang lama. Sebab yang ni kalau saya nak cakap dengan budak saya, korang jumpa dekat Cameron Highland. Contohnya Kobis. Contoh lagi satu adalah lobak merah. Sebab pertumbuhannya ada 2 musim. Musim pertama untuk tumbuh akar, daun dan batang. Musim yang kedua, barulah dia melibatkan pembiakan. Barulah dia hasilkan dia punya anak lah tu. So itu adalah 2 musim. So ingat 2 musim ni biasa pokok yang kawasan yang perlu sejuk sikit. Kalau semusim macam sayur-sayur yang awak tanam kat rumah. Okay, ini pokok balung ayam. Pernah nampak saya. Korang pernah nampak kan? Pernah. Okay, so saka tadi kita kata ada berapa jenis saka? 2. 2 jenis. Satu? Berkayu. Satu lagi? Herba. Yo, thank you. Herba. Kalau mangga masuk mana? Berkayu. Yo, thank you. Kalau herba ni apa contoh dia? Rumput. Rumput. Right, so ni dah settle. So, apa lagi saya tengok. Okay, dah lah korang tak ada buku teks kan? Tak apa. Saya macam nak macam rugilah tak buat apa-apa. Saya rasa macam kalau kita tak buat kelas ni, saya rasa macam 2 bulan tak belajar lah. Lepas tu saya takut. Saya buka sekolah nanti, saya tak ada. Sekejap, ada tuntutan kerja. So basically saya takut saya tak ada. Sebab tu saya kena habiskan satu bab. Sebab every year, biologi adalah subjek paling last yang paling lambat habis. Sebab saya fikir setiap dah 2 tahun tau. Maksud saya kalau saya tanya budak, subjek apa dah habis? Sejarah dah habis. Awak tahu tak bio tu macam paling last sekali nak habiskan. Sebab kita ada 13 bab. So sangat struggle. Kalau katakanlah bio saya nak suruh baca macam tu pun saya tak sampai hati. Sebab kadang awak tak faham pun apa yang awak baca. Kalau baca anak saya yang 7 tahun pun boleh baca. Tapi dia baca belum tentu faham kan. So basically sebab tu saya cuba nak buat kelas. Okay. Right. So this one, ni ada dalam buku teks dan isi dia adalah sama. Kita nak tengok graf dia pula. Tadi kita dah belajar jenis tumbuhan mengikut musim. Jenis tumbuhan mengikut musim, tadi kita dah belajar kita ada semusim, 2 musim dan juga saka.
setelah kita identify jenis-jenis tumbuhan mengikut dia punya kitar hidup, marilah kita observe dia punya lengkungan pertumbuhan, which is graf pertumbuhan dia. Now, kalaulah lengkungan pertumbuhan untuk pokok semusim, dia macam korang pernah belajar masa menengah rendah. Kita panggil graf ni macam graf eksponen atau sigmoid. Sigmoid. Okay. Dia ada fasa A, fasa B, fasa C, fasa D. Kalau fasa A, biasanya dia drop sikit penurunan jisim kering. Fasa ni kenapa dia drop sikit jisim dia? Sebab dia punya biji benih yang kita panggil cotyledon tu digunakan untuk percambahan. Dia sama juga macam baby tau. Kalau baby sebenarnya bila lahir dia 3 kilo, dia dalam masa seminggu, 2 minggu tu sebenarnya dia drop sikit. Sikit je lah. 500 gram. Tak nampak pun. Sikit. Sebab dia nak adapt dengan environment yang baru. Kalau untuk pokok ni pula, kenapa awal dia drop? Sebab dia belum ada pucuk tau. Belum boleh berfotosintesis. Dia dapat sumber makanan dia untuk survive tu daripada cotyledon yang ada kat biji benih dia. Okay. Sebab tu dia drop. Saya tak tahan sejuk sikit. Okay, lepas dia drop, yang kedua, B tu, dia baru shoot tau. Masa dia shoot, ni, dia dah tumbuh daun dan juga dia dah tumbuh akar. So, awak tak nampak sini tau. Bila dia B, dia dah berlaku percambahan. Okay, sebab, kenapa? Sebab dia dah boleh menghasilkan dia punya makanan sendiri. Percambahan dah berlaku. Maksudnya dia dah ada pucuk, dia dah ada akar. So maksudnya kalau yang sini masih dalam bentuk biji benih. Bila kat sini, dia dah ada daun. Dan juga dia dah ada akar. Lepas tu dekat C, tumbuhan ni macam dah matang malah. Maksudnya dia ada ni, dia dah tumbuh, lepas tu dia dah matang. Kemudian masa ni, kalau awak perasan dekat sini, dia dah ada biji benih sebenarnya. Buah. Lepas tu fasa D ni, jisim dia berkurang. Sama macam dah tua lah, pokok tu dah tua. Okay, bila dia dah tua, masa ni dia dah ada buah. Okay, tantang buah tu bayangkan buah yang katakanlah contoh, kita ambil pokok bendi. Pokok bendi mula kita tanam kan. Okay, kita tanam biji benih dia kan. Bila kita tanam biji benih tu, belum tumbuh pucuk, dia punya jisim dia berkurang. Bila dia dah tumbuh pucuk dengan akar, pertumbuhan dia adalah sangat pesat. Sebab daun dia dah boleh berfotosintesis. Lepas tu dia dah besar, dia dah matang, dia hasilkan dia punya buah, which is pokok buah bendi tu kan. Lepas tu buah bendi tu bayangkan kita tak ambil dia, kita biarkan dekat situ. Lama-lama bendi tu dia akan, perasan tak, dia akan keras, lepas tu dia akan pecah. Bila dia dah pecah, dia dah melakukan penyebaran biji benihnya, maksudnya dia punya objektif hidup tu telah tercapai. Anak dia dah disebarkan, so pokok tu akan mati. So itu yang kita kata dia pertumbuhan semusim. Tumbuhan semusim ni objektif utama untuk memastikan generasi dia dah ada. Maksudnya bila dah ada biji benih, dia dah terhasil, buah dia terhasil, okey dia tahu. Dia punya life purpose dia dah objektif tu dah tercapai. So dia punya life tu dah maksudnya dah complete. So dia mati. Okay. Nah, kalau tumbuhan semusim, dia lebih kurang sama. Kalau tumbuhan dua musim, dia lebih kurang sama dengan semusim. Tetapi dia stop sekejap. Dapat tak kat sini? So musim yang pertama tadi kita kata dia tumbuh apa dulu? Akar apa musim pertama dia tumbuh akar daun dan batang. So musim pertama dia hasilkan daun, fotosintesis berlaku. Okay, lepas tu makanan disimpan dalam umbisi. Musim yang kedua, okay, alright, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan buah dan juga biji benih. Saya ulang lagi sekali. Bayangkan musim yang pertama ni, ilaha illallah. Bayangkan dia hasilkan daun. Lepas tu bayangkan ni carrot tau. Ya Allah cantik carrot Madiana kan. Ni carrot. Okay, ni carrot. Dia ada umbisi di sikit lah. Lepas tu musim yang kedua, okay, dia gunakan umbisi yang ada kat sini adalah untuk menghasilkan bunga. Bayangkanlah ada bunga. Contohlah ada bunga kat sini. Dan juga biji benih. Tapi saya rasa carrot macam tak ada bunga kan. Carrot umbisi je kan. Ni kena tanya budak pertanian ni. Alright. So kesimpulannya, kalaulah pertumbuhan dua musim,
Dia ada 2 graf. Stop sekejap. Okay. Kalau tumbuhan semusim, dia ada je 1 graf je. Macam tu. Right. Kemudian, kita tengok lengkungan pertumbuhan saka. Nama pun saka kan. Saka ni kan lama. Sekejap, saya tadi cas tak cukup lama. So basically kalau awak tak tengok sini, pertumbuhan saka ni senang kata dia macam ada graf macam pertumbuhan semusim tau. Tapi banyak. Contoh kalau ni kan. Sekejap. Kalau yang ni 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. So basically pokok ni 9 tahun. So dia ada satu lengkungan untuk 1 tahun. Satu, ni kan. Satu, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dekat sini awak tengok kat sini tau. Okay. Lengkungan pertumbuhan ni kita panggil dia sebagai jujukan. Jujukan tu lots. Dia ada banyak sangat graf. So kita panggil dia adalah sebagai jujukan sigmoid. Okay, jujukan ni, satu jujukan tu merujuk kepada 1 tahun. Okay, pertumbuhan ni berlaku sepanjang hayat. Dan kadar pertumbuhannya adalah pesat pada musim bunga dan juga musim panas. Kenapa? Sebab kadar fotosintesisnya adalah paling tinggi dan kadar pertumbuhannya rendah adalah pada musim sejuk. Kenapa musim sejuk dia kadar pertumbuhannya adalah rendah? Tak banyak cahaya matahari kot. Cahaya matahari tak ada. Sebenarnya air pun tak ada. So, bila tak ada cahaya fotosintesis tak boleh berlaku Yes. Bila fotosintesis berlaku, tak boleh berlaku, apa kesannya? Penyusutan tidak dapat dihasilkan. Ya. So dia tak dapat dihasilkan. Dan satu lagi kalau awak perasan kat situ, itu yang dia kalau ada certain yang pokok tu yang dia ada apa nak panggil yang gelang tahunan. Okay, so ini dia akan boleh menghasilkan gelang tahunan. Tadi kita kata kalau lah gelang tahunan ni yang nipis ni warna dia lebih gelap. Gelap ni, kita kata dia punya pertumbuhan dia tinggi ke rendah? Rendah. Yes, rendah. So biasanya kalau rendah ni berlaku pada musim sejuk kan pada musim bunga? Sejuk. Yes, very good. Sejuk. Kalau yang warna putih ni cerah ni? Ni cerah ni? Pertumbuhan pesat. Yes, ini adalah pertumbuhan ni adalah pesat. Kenapa pertumbuhan dia pesat? Berlaku waktu musim bunga. Yes, musim bunga. Cahaya matahari banyak. Kadar fotosintesis tinggi. Yes, sebab cahaya matahari banyak. So kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Sebab tu kita nampak yang saintifik ni diameternya adalah tinggi. Diameternya adalah besar. Okay. So tajuk ni macam senang sikit kan? Senang ke? Cikgu. Ya. Yang untuk tumbuhan saka tu kan, bila ketinggian dia tu dah stop, maksudnya pokok tu dah mati ke? Saka tu, maksudnya pokok tu mati orang tebang ke whatsoever. Pertumbuhan saka ni dia boleh hidup beratus tahun tau. Biasanya saka ni dia mati sebab orang tebang je. Faham. Tapi kadang-kadang ada pokok durian dia mati sebab dia kena makan ananai, faktor penyakit, gitulah. Tapi kalau ikut saya, pokok durian, ada pokok rambutan rumah mak saya sebenarnya pokok rambutan tu adalah daripada abah saya kecil lagi tau. So maksudnya dia boleh tahan lama. Cuma pokok tu dia tak mati tau. Dia macam kan ada ananai, dia reput-reput macam tu. So bila bapak saya tebang, and then dia boleh lagi tumbuh kat tepi tu tau. Lepas tu dia tumbuh, lepas tu tengok dia ada rambutan lagi. Tapi rambutan dia zaman macam, which is my father dah 70 tau. So basically pokok tu almost 70 years old. Pokok rambutan tu, serius. So pokok tu masih lagi ada. Tu yang kita kata dia boleh hidup lama sebenarnya. Dia punya jangka hayatnya adalah sangat lama. Cumanya kalau dia mati sebab tu saya cakap saka ni mati sebab orang kadang orang macam nak cakap orang lah kita yang jahat lah. Kita jahat. Macam membunuh dia something macam tu. Why lah? Pandai Madiana. Saya tak on plug. Okay. Right. Okay, so any question? Ada soalan lain? Tak ada. Yang ni saya sebenarnya nak suruh korang entah bila nak tanam pokok jagung, tak tahulah. So, patut ni dia ada satu projek tau, Bayu.
marilah kita tanam jagung dekat tepi tu. So kita nak tengok, kita kena ukur dia punya pertumbuhan dia tu daripada hari 0 sampai hari ke-21. Kita tanam jagung, kita tanam 3 pokok jagung. Jagung 1, 2 sampailah kita tanam 3 jagung lah. So kita akan ukur jagung tu is 3 hari selang 3 hari. So bila kita tengok kat sini, kita akan nampak dia punya cerita adalah macam ni. Kita akan dapat graf macam ni. So kita panggil graf ni adalah graf eksponen. Ini terlampau cantik, idealistik ni. Kalau ikut graf macam ni, pokok jagung ni masuk tumbuhan yang mana satu kalau ikut graf ni? Semusim, 2 musim atau saka? Semusim. Kenapa tak saka? Kenapa tak sesuai saka? Azwin pisang jagung. Okey. Kenapa tak sesuai saka? Sebab pertumbuhan tu tak berlaku sepanjang hayat kot. Kalau saka dia ada banyak jujukan-jujukan tu. Ini baru satu jujukan. Ini baru satu. So bila dia satu, lepas tu dia tak ada stop yang naik balik tu. Cantik ni graf saya. Bodoh lah. So yang ini adalah semusim. So tumbuhan ni adalah tumbuhan semusim. Okey. So awak nampak? Lengkungan pertumbuhan dia, kita panggil dia adalah sebagai sigmoid. Okey. Pada awal pertumbuhan, tumbuhan berlaku dengan perlahan. Okay, apabila pokok jagung itu telah menjalani fotosintesis, jisim kering meningkat, pertumbuhan akan menjadi lebih cepat. Lepas tu bila jagung tu dia dah ada buah dia, lama-lama dia akan mati. Kita ambil hasil dia. Bunyi dia sangat idealistik lah, tapi saya rasa tanam pokok tak sesenang ni kot. Ada siapa yang tanam pokok tak kat sini? Budak pertanian. Korang tanam pokok tak? Minggu depan lah. Kira tinggal telima nanti ada tanam tak? Kelima korang ada tanam pokok? Semua orang masa ni tak mengaku korang masuk pertanian kan? Saya tahu ada 7 orang ni. Ke semua tak masuk? Okay, right. Apa? Ni, sekejap. Yang ni kan menarik gila tau. Tengok tahu. Tapi saya tahulah benda ni betul ke tak. Tapi betul. Pernah dengar tak pokok tu kalau kita nak bagi dia ni, kita bagi lagu macam klasik. So kalau dekat sini kan, ada satu eksperimen ni mengkaji kesan bunyi terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Dia ada 5 pokok jagung ni tau. Tadi jagung tu kita dah tanam, kita letak dia bagi dengan muzik. Satu adalah muzik klasik, heavy metal. Klasik dengan heavy metal je, dangdut semua tu tak ada. Okay, so kita ambil 2 saja, satu klasik dengan heavy metal. So ikut awak, mana satu dia punya pertumbuhan dia pesat sedikit? Heavy metal ke klasik? Apa ni, wild guess ke? Teka. Wild guess. Tapi benda ni memang keluar, yang ini memang ada dalam buku teks. Awak teka, kalau awak sebagai pokok, awak suka muzik yang mana satu? Tak lah, heavy metal kot. Serius ah? Kenapa salah dia? Salman awak suka heavy metal ke? Tak tahu lah itu. Tapi kalau saya tengok buku rujukan, jawapan dia adalah muzik klasik. Serius. Kata pokok kan dia lebih prefer muzik klasik berbanding muzik heavy metal. Dia nak cakap eksperimen ni sebenarnya dia kata muzik ini mempengaruhi pertumbuhan pokok. Sebab tu perasan tak kalau kakak pula macam mak awak, perasan tak kalau mak awak suka pokok, dia cakap dengan pokok. Kita nak cakap pokok tu kan bila kita cakap dengan dia kan, dia ada perasaan tau. So kalau pokok tu awak cakap yang baik-baik, kan pokok tu akan tumbuh lebih subur. Cantik berbanding awak maki-maki pokok tu. Maybe awak boleh buat 2 eksperimen. Pokok yang sama. Satu awak memberi kasih sayang cakap baik-baik cakap pokok tu kan. Satu lagi awak maki-maki pokok tu. So awak tengok dalam masa 2 bulan, 3 bulan, pertumbuhan dia ada beza tak? Tapi dia nak cakap kesimpulan daripada aktiviti ni, pokok ni macam ada perasaan. Serius. Okay, saya bukan main-main. Dia macam, maksudnya dia ada sensitivity terhadap sound. Maksudnya dia peka terhadap sound. So kalau untuk tumbuhan, dia peka terhadap muzik apa, dia suka klasik berbanding muzik heavy metal. Sebab tu if I'm not mistaken, ada orang cakap dengan saya kalau orang yang suka tanam pokok, dia akan cakap dengan pokok-pokok dia. Cakap yang baik-baik. So pokok tu macam happy, pokok tu tumbuh
lagi sihat. Maybe berbanding dengan pokok yang awak maki-maki dia selalu, mungkin pokok tu depressed, pokok tu tak boleh mengalami pertumbuhan. Gitu. Yang ni saya tak tipu tapi betul. Ada tak kat sini yang tanam pokok? Ada tak mak ayah awak tanam pokok yang cakap dengan pokok? Ada? Ada. Ada. Saya rasa mak saya pun kadang macam tu juga. Saya punya bapak mentua saya, yes, dia ada dusun, dia tanam pokok. Mak mentua saya pun suka menanam. So normally dia orang macam salah satu terapi dia cakap dengan pokok tu. Dan actually pokok tu kita kata dia memberi, dia ada, macam mana nak cakap, dia sensitif terhadap sound, suara. Maksudnya dia macam ada perasaan lah. So yang ini kita cuma nak cakap kesimpulannya, tumbuhan ni dia ada sensitivity terhadap bunyi. Dan bunyi yang dia suka adalah bunyi klasik berbanding bunyi heavy metal. So itu je eksperimen ni nak cakap. Walaupun orang rasa macam cikgu ni biar betul. Tapi benda ni pernah diorang buat study. Cuma if I not mistaken ada lagi satu study yang diorang buat 2 jenis pokok. Satu pokok tu awak cakap yang baik-baik, positive vibe lah. Cakap yang baik-baik, sayang-sayang kat pokok tu. Satu lagi awak maki-maki dia. Dia kata kalau korang buat macam tu, 2 jenis spesies pokok yang sama, satu awak cakap bagi lots of love, satu lagi lots of hates. Yang dapat lots of love tu, pokok tu dia akan kembang, the growth tu cantik. Tapi yang dapat yang lots of hate tu, the growth tu will be affected. Macam tu lah. Right, so kalau sama dengan manusia. bijak. So senang kata kesimpulannya, bukan sahaja kita, macam mana? Bukan sahaja manusia punya perasaan, pokok juga ada perasaan. Kalau lah pokok yang awak rasa macam tak ada perasaan tu pun boleh, macam nak cakap, boleh, macam mana nak cakap, kalau lah awak nampak pokok tu macam tegak macam tu, macam awak rasa dia tidak, macam mana, tidak akan ada impact terhadap kata-kata yang begitu, sebenarnya dia ada impact. Ini kan kita manusia yang memang Allah bagi hati dan perasaan, of course dia akan terkesan. So itulah nak cakap. Right? So yang ini, ya Allah, yang ini lah sepatutnya, ini apa ni? Kadar pemanjangan tumbuhan, tak apalah, yang ni jauh sangat cerita ini. Now, kita nak buat latihan. Okay. Nyatakan pengelasan tumbuhan berdasarkan jangka hayatnya. Semusim, dua musim, saka. Yeah, semusim, dua musim, saka. Sebenarnya saka. Sebenarnya dalam tajuk ni korang kan belajar bio dalam tingkatan 5. Actually dia dapat tingkatan 5. Korang satu belajar bio, satu yes awak nak lulus, dan satu lagi awak nak dapat A, which is good. Satu lagi kalau korang niat kan korang belajar biologi ni adalah untuk lebih memahami ciptaan Tuhan, lebih understand tumbuhan, actually is good also. Maksudnya selain awak belajar bio ni untuk lulus dengan cemerlangnya, the second one is your opportunity untuk kenal tumbuhan tu lebih elok. Sebab tumbuhan ni adalah ciptaan Tuhan juga. So basically ciptaan Tuhan ni bukan je manusia. So basically bila awak belajar tumbuhan, this is the opportunity awak lebih tahu pasal tumbuhan. Macam kita belajar tadi, wah rupanya tumbuhan itu ada perasaan. So basically kita kena cakap baik-baik dengan tumbuhan. Macam tu. Alright. So dalam tingkatan 5 nanti korang belajar, korang kena open heart lah. Maksudnya this is the opportunity untuk kita belajar mengenai ciptaan Tuhan yang lain, which is tumbuhan. Which is tumbuhan ni memberi kita banyak sumbangan pada kita. Kalau tak ada tumbuhan, dia tak adalah, kita tak dapat makan, nasi pun tak ada. Kalau tak ada tumbuhan, habis tu haiwan nak makan apa? So basically part of biology untuk saya, selain saya nak pastikan awak dapat A, saya cuba nak sampaikan ilmu yang bermanfaat. So saya bukannya ustazah, tapi saya rasa biologi also adalah ilmu yang bermanfaat. So basically bila korang spend time korang belajar benda yang bermanfaat, sebenarnya ada pahala yang mengalir. So basically walaupun kadang-kadang saya selalu cakap dengan budak senior kan, especially tingkatan 5 kan, saya kata jangan awak ada rasa belajar bio ini adalah satu benda yang sia-sia, ataupun awak belajar any subjek awak rasa awak belajar tu adalah sia-sia. Contoh kan, korang belajar bagai nakrak kan, and then suddenly tak keluar exam. Macam budak tingkatan 5 sekarang kan, I'm so afraid kalau diorang ada rasa very, macam mana, disappointed. Dia macam ada rasa frust kat diri diorang. Macam diorang belajar bagai nakrak kan, tiba-tiba tak keluar periksa. Saya kata dengan diorang, 4 jam satu hari yang korang spend,
every day yang korang spend tu, sebenarnya every single second tu ada pahala dia sendiri. Kalau dia keluar periksa, Alhamdulillah, bonus. Tapi kalau dia tak keluar, jangan rasa benda tu sia-sia langsung sebab setiap minit, setiap saat yang korang spend untuk belajar, korang tengah belajar ilmu yang bermanfaat. Atau tak, ilmu yang bermanfaat tu ada pahala dia sendiri. So basically, korang belajar pujuk hati, in case lah kalau you in that situation korang belajar pakai nak rak tiba-tiba tak keluar exam. Tak, yang korang tak cukup tidur tu sampai 4 jam atau 5 jam tu sebenarnya ada pahala dia sendiri. Okay, so kat situ korang kena belajar mental tu kena kuat jaga sikit tau. Sebab saya rasa budak tingkatan 5 pun dia dah rasa macam the hit tau. Dan selalu saya cakap dengan dia orang, korang jangan fikir kalau soalan tu keluar periksa ke tak. Kalau korang sampai tak cukup tidur, korang belajar benda tu banyak, setiap pengorbanan awak, setiap masa tu sebenarnya ada pahala dia sendiri. Dan tak ada satu benda ilmu ini adalah ilmu yang sia-sia. Tak semestinya korang dapat pahala belajar ilmu agama je. Ilmu apa-apa ilmu yang bermanfaat ni ilmu daripada Tuhan. So dia mesti ada pahala dia sendiri. So itu adalah salah satu ayat saya memujuk hati senior. Janganlah sedih kalau tiba-tiba dia tak keluar sebab biology is too much. Nampak tak ayat-ayat macam jangan sedih. Saya sangat takut sebenarnya bila kita baca nak bagi nak rak tiba-tiba keluar lain. Contoh macam kimia yang hari tu saya cakap amali. Cikgu Jamilah bagi nak rak kan belajar benda yang lain kan. And then suddenly keluar yang lain. Tapi saya kata tak ada satu benda yang sia-sia. Maybe dia tak keluar amali, maybe keluar kelas 2. So basically bila korang masuk tingkat 5, mentally korang kena prepare. Memang banyak benda yang korang kena handle. Okay, so basically korang jangan sedih, jangan takut tau. Cuma saya nak ajar awak dalam masa sebulan ni sebelum korang masuk tingkat 5, mentally korang kena betul-betul ready. Sedih, bukan saya tak bagi korang sedih tau. Korang boleh sedih, korang boleh frust, tapi satu je yang korang tak boleh buat, korang jangan give up. Itu je. Okay, right. Sadaqallahul azim. Masuk ke sini. Now, berdasarkan pengetahuan biologi anda, tentukan jenis tumbuhan yang dapat mengekalkan kemandirian. Okay, kita ada belajar 3 jenis tumbuhan tadi. Kita ada tumbuhan semusim, 2 musim dan saka. Makna satu yang boleh survive dalam keadaan kemarau. Saka kot. Kenapa saka? Kenapa durian tu tak Akar payah yang panjang. Ya, sebab dia ada akar yang sangat panjang. Mana ada orang pergi siram pokok durian? Betul tak? Macam kalau siram pun macam orang kata tak betul je. Okay, so macam durian tu dia dah ada akar yang panjang, dia boleh cari air dia sendiri. Akar panjang untuk cari sumber air. Kalau contoh persekitaran yang terlalu sejuk je tu. Persekitaran yang terlalu sejuk, biasanya dia dormant tau. Dia tidur kejap. Oh, okay. Dia dormant. Dia dormant macam, lepas tu bila, perasan tak? Bila sejuk, lepas tu bila panas, pokok-pokok tu macam hidup balik. Dia ada pertumbuhan. Tapi pertumbuhan dia tadi yang kita belajar gelang tahunan tu, pertumbuhannya adalah perlahan. Okay. Tapi dia tengok tumbuhan. Contohnya kalau pokok, tiba-tiba pokok durian awak tanam dia dekat pokok yang 4 musim tu. Negara 4 musim. Saya rasa dia matilah sebab macam bayangkan itu bukan dia punya macam mana? Habitat dia. Tapi kalau macam pokok pine dan memang itu tempat dia, so basically dia ada pertumbuhan tu dia boleh jadi macam slow. Dia dormant lah untuk saya. Dia macam stop sekejap. Okay. Now, soalan nombor 3. Secara umum, lengkungan pertumbuhan bagi ketiga-tiga jenis tumbuhan ini adalah bentuk sigmoid. Secara tunggal atau gabungan beberapa siri sigmoid. Mengapakah lengkungan pertumbuhan saka punya jujukan yang kecil? Kenapa kita kata dia banyak? Sebab dia tumbuh, sebab dia dia tumbuh sepanjang tahun. So maksudnya satu jujukan tu mewakili satu 1 tahun. tahun. Macam ayat. So kita nak kata lengkungan pertumbuhan saka terdiri daripada beberapa siri sigmoid. So siri yang banyak itu merujuk kepada namanya jujukan. Jujuk tu banyak Okay. So lengkungan pertumbuhan dipengaruhi oleh pelbagai musim. Musim panas kadar pertumbuhannya adalah tinggi tapi rendah pada musim sejuk. So kesimpulan. Okay, kita buat kelas hari Khamis. Kalau saya rajin hari Khamis, insyaAllah kita buat satu sebelum kita cuti. Okay, sebelum saya nak tutup, nak bagi awak homework sikit. So kesimpulannya, dalam bab 1, apakah yang kita dah belajar dalam bab 1? Nak simpul. Kita dah belajar adalah mengenai organisasi tisu tumbuhan. Kita dah belajar 2 jenis tisu. Satu adalah tisu meristem, satu lagi adalah tisu kekal. Dalam tisu meristem, dalam tisu ni, tisu meristem dengan tisu kekal, mana satukah yang terlibat dalam pertumbuhan? Dalam proses pertumbuhan? Meristem.
Yes, yang ini yang akan terlibat dalam proses pertumbuhan. Lepas tu pertumbuhan pula kita ada dua jenis pertumbuhan kan. Satu adalah pertumbuhan primer, satu adalah pertumbuhan apex. Mana satukah yang terlibat dalam pertumbuhan primer? Apex, meristem apex. Okay, so ini adalah primer. Kalau lateral, Sekunda. sekunda. So kalau pertumbuhan sekunda tadi kita kata dia berlaku banyak dekat tumbuhan jenis apa? Dicot. Yeah, Hmm. Unicode. Dekat tumbuhan Unicode ni kalau kita nak tahu dia punya pertumbuhan sekunda dia, kita tengok dekat bahagian mana? Dua bahagian je. Okay. Akar Akar? dengan batang. Yes, akar dengan batang. Okay, sebelum saya tu lupa. Dekat tisu lateral ni, dia melakukan pertumbuhan sekunda, dia melibatkan dua jenis tisu. Apakah tisu yang terlibat? Yang Tisu cambium tu Cambium dia vascular dengan cambium gabus. dia ada dua jenis tisu. So satu adalah cambium vascular, satu lagi adalah cambium gabus. Now, kalau kita kata pasal pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunda, apakah persamaan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunda? Dua-dua berlaku dekat tumbuhan berkayu. Dua berlaku kat tumbuhan kayu lagi. Apakah persamaan lain? Dua-dua macam mana kita tahu pertumbuhan itu berlaku? Apakah indikator, apakah proses yang boleh menyebabkan pertumbuhan itu berlaku? Pembahagian sel. Yeay! Pembahagian sel. Which is kalau kita nak spesifik lagi, pembahagian sel jenis yang mana satu? Mitosis. Yes, dia melibatkan mitosis. So kita tengok sini bahagian pertumbuhan. So, sebelum pertumbuhan pertama, dia ada satu kena berlaku untuk semua tumbuhan yang melibatkan 3 zon. Apakah tiga zon tu? Pembahagian sel, pemanjangan sel dengan pembezaan. Yes, pembahagian. Saya kata sebelum pertumbuhan primer, ini dulu kena jadi. 1, 2, 3. So dekat 3 ni, so perbezaan nanti awak tengok kat sini, nanti kat sini lah dah berlakunya pertumbuhan primer. So pertumbuhan primer ni kadang-kadang saya akan cakap dia akan melibatkan zon pemanjangan, zon pembahagian, pemanjangan dan juga pembezaan. Okay, kemudian kita dah tahu, tadi kita kata kita ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunda. Lepas tu kita nak tengok pertumbuhan ni dari jenis sekitar hidup. So kita ada 3, tumbuhan semusim, 2 musim dan juga tumbuhan saka. Kalaulah tumbuhan semusim, apakah nama graf tu? Graf pertumbuhannya dikenali sebagai graf apa? Sigmoid. Yeah, dia adalah graf sigmoid. Kalaulah yang pertumbuhan 2 musim ni, dia sigmoid tak? Sigmoid juga tapi ada 2 kali. Yes, hebat. Dia sigmoid juga sebenarnya. Okay, sigmoid juga tapi sigmoid dia ada 2 kali. Kalau 2 musim 2 kali. Kalau tumbuhan saka pula, ada tak dia punya graf sigmoid dia? Ada, tapi banyak-banyak. Lagi kita panggil dia terlampau banyak, kita panggil dia adalah sebagai jujukan. Kesimpulannya senang kita nak cakap graf pertumbuhan ni, graf pertumbuhan, apa-apa graf pertumbuhan dia melibatkan, kita panggil dia sigmoid. Graf pertumbuhan dikenali sebagai graf sigmoid. Manusia pun sebenarnya graf pertumbuhan kita adalah sigmoid. Pertumbuhan. So pertumbuhan biasanya graf adalah kita panggil dia sebagai sigmoid. Maksudnya drop sikit, pop dia naik. Cuma kalau semusim, satu sigmoid je, satu graf sigmoid. Kalau 2 musim, 2 graf sigmoid. Kalau saka, banyak sangat sigmoid yang kita kenali sebagai jujukan. So basically sampai sini, boleh faham tak? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. So do you have any question? Laju sangat tak saya? Kita dah habis tau. Saya rasa satu, kelas online ni bagus. Dia tak ada banyak gangguan. Cuma yang tak bestnya, saya tak dapat tengok muka awak. Maksudnya saya tak payah tunggu awak masuk makmal. Maksudnya tak payah tunggu awak cari kerusi. So basically dia cepat. Cuma satu, saya tak dapat tengok muka awak. So do you have any question? Sebelum saya habiskan kelas? Tak ada. Tak ada. So kalau macam tu saya habiskan kelas? Boleh ke?
Sebab dah pukul 10. Saya rasa mata saya dah makin kecil. Saya stopkan recording. Okay, bye. Sekejap. So, do you have any